الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan, yakni bagi kehidupan dunia sehingga hari akhirat. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya, marilah kita menghayati peristiwa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita berada di ambang umat Islam menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita tidak memahami tujuan Allah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah hikmahnya, maka segala sambutan yang adakan tidak memberi apa-apa makna dan arti. Marilah kita mendengar dan memahami firman Allah Ta'ala berkenaan dengan pelantikan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Firman Allah Ta'ala, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Adalah manusia itu dahulunya umat yang satu sahaja. Allah mengutuskan kepada mereka nabi-nabi supaya memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mentaati Allah dengan mengerjakan amal yang baik, dan memberi amaran kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan mengerjakan amalan yang jahat.
Allah menurunkan kepada nabi-nabi itu akan kitab supaya menghukum di kalangan manusia dalam apa-apa yang menjadi pertelengkahan di kalangan mereka, dan tidaklah menjadi pertelengkahan di kalangan mereka melainkan kerana ada yang melampaui batas, tidak percaya kepada kitab dan menentang rasul-rasul, nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman dalam apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan di kalangan mereka itu. Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki ke jalan yang betul. Itulah ceritanya kedatangan nabi-nabi dan rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berakhir dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu pada awalnya umat yang satu. Mereka dilahirkan daripada Adam dan Hawa, satu bangsa sahaja, iaitulah bangsa manusia. Tidak lagi berbagai-bagai bangsa di kalangan manusia. Mereka dalam keadaan satu, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja dalam ibadat mereka. Mereka diperintah supaya mentaati syariat Allah dalam cara hidup mereka, berkeluarga, makan minum, bermasyarakat dan sebagainya. Tiba-tiba ada di kalangan manusia yang tidak mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, beribadat kepada yang lain daripada Allah, menyembah berhala, menyembah jin, mengaku malaikat juga adalah Tuhan, menyembah sesama manusia, melakukan ibadat yang sesat. Dalam masa yang sama, mereka menjalani kehidupan tidak mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala, mengadakan undang-undang dan syariat sendiri. Manusia yang lemah ini tidak mampu menyelesaikan masalah diri mereka kalau tidak dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengutuskan nabi-nabi kepada berbagai-bagai umat yang sudah berpecah di seluruh pelosok dunia. Nabi-nabi dan rasul-rasul diberi oleh Allah kitab yang diwahyukan, menunjuk manusia siapa Tuhan yang sebenar, mengajar bagaimana beribadat yang sebenar, mengajar manusia dalam peraturan-peraturan hidup mereka. Apabila nabi-nabi dan rasul-rasul ini menyampaikan kitab Allah, ada kalangan manusia yang menerimanya dan ada kalangan manusia yang menolaknya. Walaupun nabi-nabi dan rasul-rasul itu dilantik oleh Allah di kalangan manusia yang dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang benar, amanah, berani menyampaikan yang benar,
manusia yang paling bijak dan cerdik di zamannya. Tidak boleh ditandingi oleh orang lain. Tiba-tiba Rasul yang membawa ajaran Allah yang baik sifatnya itu dilawan, ditentang oleh kalangan manusia yang degil, yang terus bertuhankan hawa nafsu, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Walaupun dalam keadaan masih percaya kepada Allah, maka berlakulah perpecahan dalam kehidupan manusia. Maka Allah menentukan ada perpecahan yang diwajibkan, perpecahan yang diharamkan. Perpecahan yang diwajibkan ialah menentang manusia yang menolak agama Allah dan menolak syariatnya, menolak halal dan haram yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu. Perpecahan yang wajib berlaku, tidak ada tolak ansur, tidak boleh bersatu dengan mereka menolak syariat Allah dan petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ada perpecahan yang diharuskan dalam perkara cabang, dalam makanan yang berbeza mengikut bangsa dan kaum yang berbeza, pakaian yang berbeza, halal dan haram, ketetapan Allah wajib bersatu. Menutup aurat yang wajib bersatu. Adapun apakah jenis makanannya, fashion pakaiannya, boleh berbeza di antara satu sama lain. Itulah sebagai contoh. Di akhir zaman ini, Allah mengutuskan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia dalam keadaan yang sangat membahayakan, walaupun di sana ada negara-negara yang bertamadun, di sana ada golongan ahli kitab, pengikut Yahudi dan Kristian, yang mengaku pengikut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, kaum Bani Israel. Paling ramai dilantik kalangan mereka Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dikurniakan kitab Taurah dan Injil. Mereka meminda kitab Taurah. Mereka tidak beramal dengan hukum Allah yang ada dalam kitab Taurah. Mereka meminda kitab Injil, tidak beramal dengan kitab Injil. Bukan saja tidak beramal dengan semua hukumnya, mereka meminda hukum Allah, membawa kerosakan dalam kehidupan manusia. Padri-padri yang diharapkan memimpin agama, mereka adalah kalangan ulama, menggunakan agama untuk meninggikan diri mereka sendiri. Mereka lah yang boleh mengampunkan dosa bagi pihak Allah. Mereka boleh buat apa saja bagi pihak Allah. Mencari kemewahan dunia di atas nama agama. Tunduk kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang mengikut hawa nafsu. Rom adalah kuasa besar dunia, menganut agama Kristian. Mesir dan Habasyah adalah kerajaan yang bertamadun, menganut agama Kristian. Tetapi agama Kristian yang telah diselewengkan. Orang-orang Yahudi yang ta'assub dan kitab Taurah juga menyeleweng daripada kitab Taurah. Petunjuk Allah telah diselewengkan. Manusia dalam keadaan tidak boleh menyelamatkan diri kerana ulama-ulama yang amanah tidak boleh menonjol di dalam masyarakat.
Mereka diburu oleh raja-raja yang zalim. Terpaksa bersembunyi di pulau di tengah lautan, di bukit di padang pasir yang jauh, di hutan rimba, menyelamatkan nyawa dan ibadat mereka kepada Allah. Mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh nabi-nabi Bani Israel, diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi itu. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Dan ingatlah apabila Allah memaklumkan kepada rasul-rasul di kalangan Bani Israel, tiap-tiap orang rasul itu memberitahu pengikut-pengikut mereka, apabila datang seorang rasul yang diutuskan oleh Allah, yakni rasul akhir zaman, kamu hendaklah beriman kepadanya dan menolong, berjuang bersama dengannya bagi menegakkan Islam. China, India, Parsi, negara bertamadun, tamadun kebendaan dengan kemewahan, memperhambakan hawa nafsu, memperhambakan sesama manusia. Negara Persia yang bertamadun menganut ajaran Zarathustra yang menjadikan perempuan adalah harta yang boleh diperdagangkan, menghalalkan anak isteri dan sebagainya. Di luar perangai binatang yang mempunyai rasa kasihan kepada sesama binatang. China dan India menganut ajaran salah yang dahsyat, memperhambakan manusia, merendahkan martabat manusia laksana binatang. Di saat yang sangat genting ini, Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan menjadi nabi akhir zaman. Sebagaimana Allah menjanjikan dunia mempunyai ajalnya, dunia akan kiamat, akan dibinasakan. Sebagaimana manusia mati, binatang mati, pokok yang besar mati, semua makhluk mati, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dunia ini, langit dan bumi akan dibinasakan oleh Allah. Sebelum dibinasakan, Allah menjanjikan kedatangan Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatukan kembali manusia seluruhnya dengan ajaran Islam sebagaimana kesatuan manusia di zaman Nabi Adam alaihi salam. Kerana manusia di akhir zaman ini diberi oleh Allah dengan sedikit ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah dikurniakan kepada kamu daripada ilmu malaikat sedikit saja. Dengan ilmu yang sedikit kita melihat bagaimana manusia boleh mencipta, boleh mereka alat-alat yang canggih yang boleh menghubungkan di antara satu sama lain, mencipta kapal terbang, pesawat udara yang besar, yang laju, mencipta alat-alat perhubungan menggunakan wayar dan tidak ada wayar, menghubungkan di antara satu sama lain dalam jarak yang jauh, dalam masa yang dekat. Dalam dunia yang seperti ini cukup seorang Rasul saja. Maka Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dikurniakan mukjizat ilmu, mukjizat Al-Quranul Karim yang menjadi petunjuk kepada seluruh manusia, supaya seluruh manusia itu berpandu dengan Al-Quranul Karim. Sama ada manusia itu ulama, manusia itu ahli sains, dalam segala bidangnya Quran adalah petunjuk. Quran adalah petunjuk.
manusia yang memimpin negara, raja-raja, pemimpin-pemimpin wajib menjadikan Quran sebagai petunjuk. Petunjuk kepada seluruh manusia yang dinyatakan oleh Allah dengan amaran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu, kamu syak, kamu tidak percaya kepada apa, yakni kitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu tidak percaya, sila kamu buat satu surah sepertinya. Sama ada surah yang sepanjang-panjang ataupun surah yang sependek-pendeknya. Surah yang sependek-pendek pun tidak mengapa. Sila buat kamu satu surah seperti yang ada dalam Quran. Panggillah segala pembantu-pembantu kamu di kalangan Tuhan-Tuhan yang kamu lantik lain daripada Allah. Raja-raja, presiden, pemimpin-pemimpin yang kamu puja, yang kamu sanjung kehebatannya. Panggil ahli-ahli ilmu kamu dalam segala bidang. Sila tulis satu surah seperti Al-Quran. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan kamu tidak akan dapat membuatnya sampai bila-bila, maka takutlah kamu akan api neraka. Umpan-umpan neraka itu ialah manusia-manusia dan batu-batu. Disediakan untuk orang-orang yang engkar, yang melawan, yakni melawan petunjuk Allah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita fahami dengan sedalam-dalamnya dan sepenuhnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat menjadi rahmat kepada seluruh alam. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهدى والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap kepercayaan kita,
amalan kita dan perangai kita? Adakah menepati apa yang dibawa oleh Islam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilantik oleh Allah di akhir zaman, yang tidak ada rasul lagi selepasnya, sebelum kita mati dan dihadapkan di hadapan Allah pada hari kiamat, pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan pesaka ajaran Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan oleh sabdanya, taraktu fiikum amrayn lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selepasku selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitulah kitab Allah Al-Quran dan sunnah hadis pengajaranku. Dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama, padahal bukan daripada agama, maka dia ditolak. Marilah kita menjauhkan diri di akhir zaman yang banyak fitnah bencana, banyak kerosakan, banyak manusia pembohong, manusia yang mengada-ngada, yang dinyatakan oleh Nabi SAW, sata'ati ala an-nasi zamanun yu'tamanu fihi al-kha'in wa yukhanu fihi al-amin wa yusaddaqu fihi al-kadhib wa yukadzabu fihi as-sadiq atau kama qala. Akan tiba di akhir zaman tahun-tahun yang sangat bencana kepada manusia. Orang yang amanah dikhianat, pengkhianat dipercayai diberi amanah kepadanya. Orang yang benar dibohong, orang yang bohong dibenarkan. Inilah keadaan yang boleh berlaku di akhir zaman, yang sangat menakutkan kita. Boleh menyelamatkan kita ialah kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipelihara. Kembali kepada petunjuk ini yang menyuluh jalan yang benar, itulah yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, mengucap salamlah kamu, berselawatlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat daripada sesiapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi melayakkannya bersama Rasulullah dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي سوريا وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.